Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada sidang penonton, sidang pendengar yang saya muliakan sekalian. Sama ada anda beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, marilah sama-sama kita perhatikan beberapa persoalan yang kita akan bincangkan hari ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tohmahan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh kelompok Melayu Murtad yang menyatakan bahawa wahai orang Islam, Nabi kamu Muhammad adalah seorang yang gila seks. Sebab itulah beliau berkahwin dan mempunyai isteri yang ramai. Beliau memiliki 12 orang isteri dan pernah satu ketika mempunyai 9 orang isteri. Muhammad menyebutkan waktunya untuk melayani nafsunya. Dengan itu dia memiliki ramai isteri. Berbanding dengan Jesus yang fokus hanya kepada dakwah, tidak memikirkan masalah perkahwinan. Bahkan Jesus sendiri tidak berkahwin untuk menumpukan masanya dalam dakwah. Sidang penonton sekalian, saya akan menegaskan ataupun menjawab persoalan ini kepada 3 bahagian. 3 bahagian ataupun 3 video. Yang pertama tentang rasul-rasul dan para nabi yang disebutkan di dalam Bible dan Al-Quran juga mempunyai ramai isteri. Yang kedua, penjelasan tentang perkahwinan Nabi Muhammad SAW. Apakah kerana runtutan hawa nafsu ataupun sebagainya. Yang ketiga, sejauh manakah kebenaran dakwaan yang menyatakan bahawa Jesus membujang dan tidak berkahwin. Dan saya akan keluarkan 3 video berkaitan dengan isu ini. Dalam video ini, saya akan bicarakan tentang beberapa orang nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Bible juga mempunyai ramai isteri. Perkara pertama yang saya nak tekankan di sini ialah tentang persoalan yang ditimbulkan tentang Nabi Muhammad, seorang yang gila seks. Lantaran itu mempunyai isteri yang ramai, sibuk menyibukkan dirinya untuk melayani isteri-isteri dan wanita yang ramai. Tuan-tuan, puan sekalian, saya mulakan dengan ayat Quran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ayat yang kelima, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Pembohongan yang besar yang mereka lakukan, tuduhan yang besar yang keluar daripada mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba. Sungguhnya mereka menyatakan perkara ini hanya untuk mendustakan fakta yang sebenar. Sekiranya kita perhatikan, dalam Al-Quran ada menjelaskan beberapa orang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT sebelum Nabi Muhammad SAW juga berpoligami. Perkataan poligami ini menggambarkan memiliki lebih pada seorang isteri. Anda boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Perhatikan ayat ini menjelaskan وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum kamu wahai Nabi Muhammad SAW rasul-rasul. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan anak keturunan. Ini berarti dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahawa ramainya rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah SWT sebelum Nabi Muhammad juga berkahwin. Dan ada daripada mereka ini yang mempunyai ramai isteri. Dan Al-Quran tidak menceritakan secara detail isteri-isteri mereka. Namun beberapa ayat di dalam Bible menceritakan pendetailan ini. Apa yang saya nak tekankan dalam video ini ialah sekiranya anda boleh menerima rasul-rasul, nabi-nabi ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam Bible ini
mempunyai ramai isteri, bahkan sebahagian mereka mempunyai isteri yang jauh lebih ramai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah kamu tidak boleh menerima Nabi Muhammad juga berpoligami? Kita lihat dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran dan Bible menjelaskan Nabi Ibrahim mempunyai ramai isteri. Bahkan dalam Bible menjelaskan nama-nama isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Sarah isteri yang pertama, yang kedua adalah Hajar. Daripada Sarah lahirlah anak bernama Ishak. Anak yang pertama Nabi Ibrahim daripada Hajar bernama Nabi Ismail. Namun pada masa yang sama juga Nabi Ibrahim memiliki anak-anak yang lain daripada isteri yang ketiga bernama Keturah. Anda boleh rujuk dalam Genesis chapter yang ke-25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Isteri yang ketiga daripada Nabi Ibrahim bernama Keturah. Ayat yang pertama dalam Genesis chapter 25 di mana dijelaskan Abraham mengambil pula seorang isteri namanya Keturah. Perempuan ini melahirkan baginya Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Dan kalau kita perhatikan daripada sini, ayat-ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai ramai isteri. Selain Sarah dan Hajar, ada juga isteri yang bernama Keturah. Kemudian disebutkan ayat yang ketiga, Yokshan memperanakkan Sheba dan Didan. Keturunan Didan ialah orang Ashur dan orang Lestoh dari keturunan Lehum. Perhatikan kat sini. Sekiranya anda boleh menerima bapa kita Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai ramai isteri, 4 orang isteri, mengapakah anda tidak boleh menerima Nabi Muhammad berpoligami? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub dijelaskan dalam Bible mempunyai 2 orang isteri, kemudian ditambah lagi 2 orang isteri daripada hamba yang dimiliki oleh kedua-dua isteri yang pertama dan kedua. Anda boleh rujuk dalam Genesis chapter yang ke-29 ayat 31 hingga 32. Chapter yang ke-29 ayat 31 hingga 32, kemudian chapter yang ke-30 ayat 34 dan chapter yang ke-30 ayat 39. So, isteri yang pertama bernama Leah, ya, isteri yang pertama bernama Leah. Isteri yang kedua bernama Rahel, ya, Rahel. Isteri yang kedua bernama Rahel. Namun Leah mempunyai hamba yang bernama Zilpah. Kemudian daripada Zilpah juga akhirnya menjadi isteri kepada Nabi Yaqub. Manakala Rahel memiliki hamba yang bernama Bilhah. Dan akhirnya kemudian Bilhah juga menjadi isteri kepada Nabi Yaqub. Ramai di kalangan umat Kristian yang menuduh Nabi Muhammad melakukan hubungan seks dengan Maria Qibtiyah, seorang hamba. Bagaimana anda juga menerima hakikat Nabi Yaqub alaihissalam mempunyai 2 orang isteri yang bernama Leah dan Rahel, kemudian hamba daripada kedua-dua orang isteri ini, Zilpah dan Bilhah, juga melahirkan anak daripada keturunan Nabi Yaqub, yang akhirnya keempat-empat ini menjadi isteri kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan daripada keempat-empat orang isteri inilah lahirnya 12 orang anak Nabi Yaqub yang kemudiannya dikenali sebagai Bani Israel. Ini contoh yang kedua. Nabi Yaqub memiliki 4 orang isteri. Nabi Yaqub juga berpoligami. Nabi Isa bin Yaqub, salah seorang anak Nabi Yaqub, juga memiliki isteri yang ramai, juga berpoligami, ya. Anda boleh rujuk dalam Genesis chapter yang ke-36 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, di mana dalam ayat yang kedua menjelaskan Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi isteri-isterinya, yakni ada anak Elon orang Het. Pertama ada, ya. Yang kedua Oholibama, ya. Dan Oholibama dan anak Anan, anak Zebon orang Hewi.
dan Basmat anak Ismail, adik Nebayot. Cuba perhatikan kat sini. Ketiga-tiga isteri Esau bin Yaakob, iaitu Adah, Oholibama dan juga Basmat, ya. 3 orang isteri. Esau anak Nabi Yaakob memiliki 3 orang isteri. Contoh yang lain, Nabi Musa memiliki 2 orang isteri. Anda boleh rujuk dalam Exodus chapter yang ke-18 ayat yang kedua dan Numbers chapter yang ke-12 ayat yang pertama. Isteri yang pertama namakan Zipporah dan isteri yang kedua wanita daripada suku Kush. So Nabi Musa alaihissalam juga mempunyai ramai isteri, ya, berpoligami. Bererti memiliki lebih daripada seorang isteri. Manakala Nabi Daud alaihissalam memiliki isteri yang cukup ramai. Nabi Daud memiliki isteri yang cukup ramai. Dan anda boleh rujuk dalam 1 Samuel chapter yang ke-25 ayat 43 hingga ayat 44. Chapter yang ke-27 ayat yang ke-3. Chapter yang ke-30 ayat yang ke-5. Anda juga boleh merujuk pada 2 Samuel chapter yang ke-3 ayat 1 hingga 5, chapter yang ke-5 ayat yang ke-13, chapter yang 14 ayat ke-3 dan chapter ke-16 ayat 22. Dan anda boleh rujuk pada 1 Chronicles chapter yang ke-3 ayat 1 hingga 9. Saya tak dapat nak menamakan semua isteri-isteri Nabi Daud sebab bagi dia memiliki isteri yang begitu ramai. Apa yang saya nak tekankan ini ialah mereka semuanya mempunyai isteri yang begitu ramai. Dan yang paling hebat sekali ialah Nabi Sulaiman, di mana dalam Bible, tuan-tuan boleh rujuk dalam 1 King chapter yang 1 King ayat 1 hingga 3, di mana dijelaskan bahawa penjelasan Bible menyatakan bahawa Nabi Sulaiman boleh dianggap sebagai super poligami, di mana baginda memiliki 700 orang isteri dan 300 orang gundik. Dan sebahagian mereka bukan hanya daripada kalangan Bani Israel, bahkan ada di kalangan mereka yang bukan datangnya daripada Bani Israel. Cuba anda bayangkan memiliki 700 orang isteri dan 300 orang gundik, ya, 300 orang gundik. Tentang Nabi Daud, anda boleh rujuk dalam video saya, kenyataan-kenyataan yang tidak layak bagi seorang Nabi termaktub dalam Bible. Saya dah jelaskan dalam video tersebut bagaimana Nabi Daud melakukan hubungan seks dengan isteri orang yang akhirnya menjadi isteri Nabi Daud. Ini kenyataan yang amat memburukkan para rasul. Saya telah jelaskan dalam video tersebut. Cuma dalam video ini saya telah jelaskan kepada anda beberapa orang rasul yang memiliki ramai isteri. Selain itu, yang juga mempunyai isteri yang ramai, ialah anak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Rohabim, yang memiliki 18 orang isteri, 18 orang isteri. Bahkan bilangan isteri ini lebih ramai daripada bilangan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh rujuk dalam 2 Chronicle chapter yang ke-11 ayat yang ke-21, ya. Diceritakan isteri-isteri Rohabim yang begitu ramai. Sekiranya anda perhatikan daripada fakta-fakta yang saya bawakan tadi, ya, apa yang termaktub di dalam Bible, bahawa rasul-rasul ini telah pun melakukan poligami. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 4 orang isteri, ya. Kemudian Nabi Yaakob juga memiliki 4 orang isteri. 2 daripadanya isteri yang awal, yang pertama dan kedua, dan isteri ketiga dan keempat merupakan hamba milik Leah dan juga Rahel, yang kemudiannya menjadi isteri Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Isa memiliki
3 orang isteri. Esau bin Yaqub memiliki 3 orang isteri. Nabi Musa memiliki 2 orang isteri. Dan Nabi Daud memiliki ramai isteri. Memiliki ramai isteri. Ya. Yang kelima, Nabi Sulaiman memiliki 700 isteri dan 300 orang gundik. Yang keenam, Rehabim, anak Nabi Sulaiman, memiliki 18 orang isteri. Jadi ini contoh gambaran yang saya berikan kepada anda semua bahawa mereka mempunyai ramai isteri. Tetapi kenapa apabila anda melihat Nabi Muhammad mempunyai ramai isteri, ia menjadi satu masalah besar bagi anda. Bahkan anda menyatakan bahawa mereka ini ataupun Nabi Muhammad adalah seorang yang gila seks, yang ramai isteri. Kenapa tidak kamu nyatakan kenyataan yang sama kepada nabi-nabi ataupun figure-figure utama yang termaktub namanya di dalam Bible? Kenapa tuduhan ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun demikian, kalau anda perhatikan tentang Nabi Sulaiman, dalam Bible menjelaskan bahawa ramainya isteri Nabi Sulaiman ini menyebabkan sampai satu ketika Nabi Sulaiman menyembah Tuhan yang lain, yang bukan Tuhan Bani Israel ataupun Yahweh. Ya? Saya dah jelaskan dalam video sebelum ini, anda boleh rujuk kenyataan Bible tentang nabi-nabi yang tidak sepatutnya berlaku. Walaupun demikian, umat Islam menerima para rasul ini memiliki ramai isteri dan Al-Quran tetap memuliakan mereka. Cuba anda perhatikan tentang Nabi Ibrahim AS walaupun memiliki 4 orang isteri. Islam tidak menyatakan, Al-Quran tidak menyatakan bahawa Nabi Ibrahim seorang yang gila seks. Bahkan Al-Quran tetap menyanjung Nabi Ibrahim AS. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar termasuk golongan orang yang taat seperti mana Nabi Nuh. Dan ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Al-Quran menggambarkan Nabi Ibrahim seorang yang taat, patuh, sentiasa bermunajat kepada Allah dengan hati yang suci. Al-Quran tidak mengutuk, menghina para rasul ini. Demikian juga Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, "Wadhkur 'abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi, yakni mukjizat dan ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia tentang kematian dan juga hari akhirat. Wa innahum indana laminal mustafal akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Perhatikan bagaimana Al-Quran menyanjung Nabi Ibrahim, bagaimana Al-Quran menyanjung Nabi Yaqub yang mereka semua berpoligami. Mereka semua berpoligami dan Al-Quran tidak menghina dan mengutuk mereka. Kita lihat Nabi Sulaiman yang didakwa memiliki 700 orang isteri dan 300 orang gundik. Bahkan dalam Bible menyatakan bahawa Nabi Sulaiman melencong akidahnya hingga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan Yahweh. Tetapi apa yang Al-Quran describe tentang Nabi Sulaiman? Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami kurniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Dia innahu awwab, dia adalah sebaik-baik hamba. Al-Quran menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman seorang yang taat kepada Allah SWT, taat kepada Tuhannya Yahweh, dan bukan melencong akidahnya hingga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Bahkan dalam Al-Quran describe bahawa innahu awwab, sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Subhanallah, amat mulia bagaimana Al-Quran menyanjungi mereka. Tuan-tuan sekalian,
Inilah kenyataan-kenyataan dalam Bible yang saya jelaskan kepada anda semua, bahawa para rasul ini memiliki ramai isteri. Para rasul ini juga berpoligami. Bahkan sebahagian mereka mempunyai isteri yang lebih ramai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Al-Quran tidak pernah menghina mereka. Umat Islam tidak pernah mengutuk mereka. Namun demikian, yang pelik, kenapa anda jadikan poligami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hujah untuk menyatakan Nabi Muhammad sebagai seorang yang gila seks? Bukankah ini satu perkara yang mengherankan? InsyaAllah dalam video berikutnya saya akan jelaskan tentang perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantikan video yang ketiga, apakah benar Nabi Isa ataupun Jesus membujang, ataupun pada hakikatnya Jesus pernah berkahwin. Tunggu video akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Jumpa lagi di waktu akan datang.